Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tiada maaf bagimu. Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional mempertahankan bahawa tindakan mereka membatalkan ordinans darurat adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta Perlembagaan Persekutuan. Pejabat Perdana Menteri PMO mendakwa kerajaan sudah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk membatalkan ordinans darurat berkenaan sebelum sidang khas Parlimen pada 26 Julai lalu. Kata PMO mengikut perkara 40/1, Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Oleh kerana darurat tidak disambung, Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan semua ordinans darurat yang dimasyhurkan oleh Tuanku sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Susulan ketetapan itu, PMO pada 22 Julai telah menerima draft ordinans darurat pembatalan 2021 yang disediakan Jabatan Peguam Negara. Ordinans berkenaan memperuntukkan semua ordinans darurat yang dimasyhurkan Agong dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai 2021 menurut kenyataan itu. PMO juga mendakwa pada 23 Julai Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyembah maklum nasihat Kabinet mengenai pembatalan ordinans berkenaan serta memohon limpah perkenan baginda mengenainya. Perkara 40/1 dan 40/1A Perlembagaan Persekutuan mengenai isu tersebut adalah dirujuk. Kenyataan PMO juga menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong menitahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menghadap untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai perkara berkenaan. Apabila mesyuarat khas Dewan Rakyat bermula pada 26 Julai, semua ordinans darurat dibentangkan di atas meja Dewan Rakyat selaras dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Bagaimanapun, menurut PMO, Ahli Parlimen Pembangkang terus mendesak agar mengungkaikan ordinans darurat berkenaan. Taqiyuddin kemudian memaklumkan kepada Dewan mengenai keputusan kerajaan bahawa ordinans berkenaan telah dibatalkan. Kenyataan tersebut juga menyatakan bahawa Mahyadin dan Idrus telah menghadap Yang di-Pertuan Agong pada jam 12.30 hari 27 Julai bagi menjelaskan kedudukan tersebut. Semasa sesi menghadap pada hari itu, Perdana Menteri sekali lagi memberikan nasihat kepada baginda mengenai ordinans darurat tersebut serta kekeliruan yang ditimbulkan pembangkang semasa Dewan Rakyat bersidang, katanya. Perdana Menteri juga menyembah maklum pandangan kerajaan bahawa semua ordinans darurat tersebut tidak perlu diungkaikan oleh Parlimen, memandangkan Jemaah Menteri sudah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkannya. Di samping itu, sidang Parlimen yang berlangsung adalah mesyuarat khas yang diadakan mengikut peraturan mesyuarat 11/3 Peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang agendanya ialah penerangan menteri dan tiada sebarang usul untuk mengungkai ordinans darurat, tegas kenyataan itu. Sekejap, kalau semua teratur, kenapa Yang di-Pertuan Agong murka? Dalam satu kenyataan media yang dimaklumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin menegaskan Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat pada 26 Julai 2021 lalu bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinans darurat yang telah dimasyhurkan oleh baginda sepanjang tempoh darurat walhal belum lagi diperkenankan baginda. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui terdahulu dengan Taqiyuddin Hassan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang dan Idrus Harun, Peguam Negara, semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai 2021 bahawa cadangan pembatalan semua ordinans darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen
Parlimen bagi tujuan dirungkaikan telah tidak dilaksanakan. Mustahil yang di-Pertuan Agong mereka-reka kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun menurut bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin, kenyataan media Perdana Menteri itu tidak menyatakan keseluruhan cerita sebenar. Setelah membacanya, saya dapati ada fakta-fakta yang saya tidak pasti kenapa ianya tidak dinyatakan dalam kenyataan media rasmi tersebut. Hanifah mendakwa terdapat usaha kerajaan tebuk atap bagi kali kedua untuk mengelirukan semua pihak sekali lagi. Ujar beliau ada beberapa fakta penting yang tidak disebut di kenyataan media itu. Antaranya tidak disebut bahawa yang di-Pertuan Agong ada bertitah meminta cadangan ordinan darurat pembatalan itu mesti dibawa ke Dewan bagi tujuan dibentangkan dan dibahas di dalam Dewan Rakyat. Apabila yang di-Pertuan Agong meminta ianya dibentang dan dibahaskan secara tersirat, yang di-Pertuan Agong mahukan cadangan ordinan pembatalan itu hendaklah melalui proses biasa penggubalan RUU di Parlimen, iaitu Menteri bentang kali pertama, kedua dan ketiga di dua peringkat dasar dan jawatan kuasa. Lepas itu ada perbahasan di peringkat dasar dan menteri akan jawab di peringkat dasar dan lepas itu undi. Dan selepas itu ada pembentangan dan perbahasan di peringkat jawatan kuasa pula dan wajib melalui proses yang sama. Kata Hanifah, setelah lulus di Dewan Rakyat, ia dibawa pula ke Dewan Negara dan melalui proses yang sama. Hanya selepas lulus di Dewan Negara barulah dihantar ke Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan dan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah itu baru diwartakan. Selepas diwartakan baru sah proses pembatalan. Selagi mana semua proses yang saya sebutkan itu tidak dilakukan, maka tidak wujud sebarang pembatalan dan tidak sewajarnya YB Menteri Umum di Dewan pada 26 Julai lalu kononnya ianya telah dibatalkan pada 21 Julai. Yang di-Pertuan Agong tersangat betul. Kenyataan menteri di Dewan itu mengelirukan Dewan, tegas Hanifah. Yang di-Pertuan Agong menuduh Taqiyuddin mengelirukan Dewan. PMO iaitu bos Taqiyuddin tuduh Pakatan Harapan mengelirukan Dewan. Kalian boleh baca sendiri kenyataan PMO yang ada di internet. Apapun, jom channel lebih percaya kepada Yang di-Pertuan Agong pastinya daripada segerombolan penderhaka. Ingat, tiada maaf bagimu.